perlakuan yang berlaku di kokpit itu, selagi tidak ditemui kotak hitam Black itu, box, kita tidak dapat tahu apa yang berlaku. Itu sebab sekarang Radar tak dapat nampak. sekarang macam di Amerika ni, Wall Street Journal ni, dia nak pressure pada FAA untuk menggunakan sistem ACAS ni sebagai online punya black box. Ya. Online, supaya kalau apa berlaku pun data tu di dalam Dihantar server, terus ke dalam server. Bukan ditunggu selepas itu Bukan baru ditunggu lepas tu. mainkan semula. Ya. Yang menarik ni, kami kalau tak berani hitam macam ni kan, so tanaman padi tak menjadi pencemaran air sungai tu ke kawasan padang ATM, ada ikan yang mati pun ada. Lepas tu bau busuk waktu hujan, bila hujan nak sebut tak elok, dan tiap buah busuk tu lah. Sawah saya terlibat semua, sawah memang teruk. Air tu, air hitam tu, air yang tak nak turun dalam petak pun agak jijik lah. Dia macam-macam yang apa, sampah maklum kan, daripada hospital, daripada saya berjenis tak tahu cakap, air tu kotor, memang kotor. Kalau turun dalam petak memang kata. Saya tinggal Penang, sawah tak ada buat. Memang bahaya lagi, bahaya leceh. Benda ni saya kemuka banyak kali dah. Setelah melihat keadaan seperti mana yang diadukan penduduk, kru titik sentuhan ke pejabat Majlis Perbandaran Kangar bagi mencari jawapan mengenai permasalahan yang diadukan ini.
Universiti adalah hakikatnya merupakan tunggak pembangunan negara. Bahkan ia mungkin tunggak yang terpenting kerana di situ terhimpunnya akal terbaik sesebuah negara dan pusat perhimpunan akal itu seharusnya menjadi satu kornukopiah budaya dan ilmu yang subur agar dengannya akan memercikkan lagi idea-idea besar, garis-garis besar haluan pembangunan negara. Justru apabila kita memfokuskan kepada isu berkait dengan kepimpinan universiti, maka ia akan memberikan suatu nuansa perbincangan yang besar kerana daya kepimpinan yang baik, daya kepimpinan yang berwawasan tinggi itulah yang diharapkan akan memacu pembangunan universiti yang sekaligus akan membangkitkan lagi semarak pembangunan negara. Untuk tujuan itu kami membicarakan dalam wacana nasional selama 1 jam kepimpinan universiti. Dan seperti mana biasa kami bawakan 4 panelis pada malam ini. Panelis yang pertama di sebelah kanan saya selalu menyebut Prof Datuk Dr. Radwan, back by popular demand. Boleh Prof? No problem. No problem. Pastinya berada di Universiti Malaysia Kelantan selaku Naib Chancellornya pada malam ini. Panelis yang kedua di hujung sana, kami ingin juga mendapatkan pandangan dari kacamata pentadbir bersama Encik Muhammad Nur Syukri Abdul Rahman, merupakan pendaftar Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum. Terima kasih. Syukri, apa khabar? Oh, baik. Ada juga dimensi pentadbiran yang akan kita bawakan dalam perbincangan ini. Menjemput. Ya. Panelis yang ketiga di hujung sana iaitu Profesor Nur Azmi Muhammad Nur, pengarah Institut Pendidikan Perubatan Molekul dari Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Ya, jadi bagaimana tentang kepimpinan universiti sebagai Universiti Apex pastinya mungkin ada sudut pandang. Ya. Dan kami bawakan juga Saiful Azhar Syahrun, merupakan Presiden Persatuan Alumni Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Assalamualaikum Saiful. Waalaikumsalam. Ini juga Prof back by popular demand. Terima kasih Saiful bersama kami. Dalam membicarakan tentang kepimpinan universiti, sebelum kita bermula Prof Prof sudah mengatakan ini satu tema yang sangat besar kerana cakupan perbincangan itu. Mungkin kalau kita nak bercakap soal kepimpinan universiti terlebih dahulu, boleh Prof letakkan perimeternya? No, I mean, yang paling basic apabila sebut mengenai pendidikan tinggi, apa fungsi utama pendidikan tinggi? Dan terutama sekali kalau kita bandingkan, kita kaitkan dengan agenda pembangunan negara, we hardly have another berapa tahun lagi? 5 tahun lebih? 6 tahun. Untuk menjadi negara maju, dan ukuran-ukuran negara maju antara lain adalah kualiti guna tenaga yang kita ada. Ya. So ini kita dalam proses itu. Jadi mau tak mau kita akan menjawab persoalan dasar itu. Kepimpinan ini sebagai satu alat saja, enabler. Ya. Dan yang paling penting sejauh mana kita boleh mengisi dan juga menunaikan mempunyai kualiti guna tenaga sebagai sebuah negara maju. Kalau kita sebut kepimpinan universiti, Prof Datuk, selalunya kita menunjuk kepada siapa? Adakah individunya kepada Naib Chancellornya semata-mata ataupun ada sektor-sektor dokongan lain? No, kepimpinan pelbagai peringkat. Daripada kementerian, central agency, kita juga panjangkan kepada ketua-ketua institusi. Di Malaysia umpamanya kita ada 64, bukan saya IPTA saja. IPTA 20, IPTS ada 64. 64 dan hampir 500 pemain-pemain industri ini. So yang ini semua ada peranan masing-masing mengeluarkan graduan. Yang kita keluarkan lebih kurang sekarang ni lebih kurang 300,000 setahun. Ini dia yang kita sebut tadi, pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat. Dan di peringkat institusi juga kita ada lapisan-lapisannya. Daripada Naib Chancellor turun kepada timbalan Naib Chancellor, para dekannya dan juga pemimpin pelajar pun kita ada semuanya. Dan masing-masing ada peranan masing-masing untuk menentukan akhirnya kita berjaya mengeluarkan graduan yang kita cita-citakan. Kerana itu kami bawakan kepelbagaian dalam dimensi perbincangan. Kita dengar sendiri daripada Naib Chancellornya, tetapi jarang-jarang kita dengar daripada persepsi pentadbir. Jadi kerana selalu disebut Menara Gading itu entiti utamanya, inti besarnya adalah akademia. Tetapi orang selalu tidak begitu memberikan penekanan kepada pendaftar, misalnya dari kacamata pendaftar. Kami pendaftar sebagai satu institusi. Saya melihat pendaftar sebagai satu institusi, bukan saja orangnya. Iaitulah satu institusi yang memberikan sokongan yang padu kepada pembangunan universiti. Pada saya tidak ke mana sesuatu wawasan yang baik tanpa disokong oleh jentera pentadbiran yang baik. Jadi di sinilah peranan kami kepada pembangunan sesebuah universiti. Iaitulah dengan struktur pentadbiran yang perkasa,
yang akan memacu pembangunan universiti. Kalau boleh saya sebut, kalau VC sebagai CEO, pendaftar adalah COO-nya. Okey. Begitu pentingnya support yang perlu diberikan oleh pendaftar kepada kepimpinan universiti. Ya. So saya rasa mereka sedar peranan yang disebut. Cik Muano, selalu kalau kita ni peranan di belakang tabir. Okey. Walaupun di belakang tabir, tetapi selalu dinamikanya akan diberikan suluhan kepada Naib Chancellor, kepada akademia. Tetapi kita tidak pernah mendengar misalnya urus takbir korporat terbaik universiti. Apakah itu tidak kurang pentingnya dalam memacu pembangunan universiti itu? Kalau ada petunjuk KPI-nya nak mengatakan, oh ini urus takbir korporat yang terbaik ialah universiti sekian-sekian. Apakah ada kayu ukur itu pada peringkat ini? Urus takbir itu bukan saja dimainperanankan oleh pendaftar alone pada saya. Urus takbir ini adalah suatu pentadbiran yang dimainperanankan oleh semua kelompok kepimpinan yang berada di universiti sebagaimana disebut oleh Datuk Radwan tadi. Iaitulah satu tim kepimpinan. Yang ini dia the players yang mencorakkan urus takbir sesuatu universiti. Okey. So bukan saja kepada satu individu seperti pendaftar saja, tidak. Dia merupakan satu kelompok. Tapi yang unik sifatnya, VC come and go. Okey. Datang dan pergi. Tapi pendaftar akan kekal. Ini yang istimewa sifatnya dan saya rasa sedikit sebanyak banyak memberi kesan kestabilan dan juga kesan kepada kelicinan perjalanan sebuah universiti. Dari Universiti Apex mungkin Prof Nur Azmi melihat kepimpinan universiti ini. Saya rasa mula-mula saya nak echo apa yang telah disebut oleh Datuk Radwan tadi, bahawa kita punya cabaran yang amat besar. Amat besar sebab 2020 tu tak lama lagi. Jadi idea yang kami lah sebagai pensyarah biasa faham daripada Apex ini adalah untuk dapat memacukan kita lebih cepat lagi. Itu cabaran yang amat besar. Dan alhamdulillah banyak benda-benda yang telah diatur at least di USM. Kita cuba sahut benda tu. Tapi saya rasa definisi quality itu amat penting. People just cakap quality, tapi kadang-kadang dia measure quality dengan satu ukuran yang mungkin tak relevan dengan kita. Boleh kita berikan contoh ke yang tidak relevan? Kita contohnya kita kata kita nak memacu negara, dan maknanya universiti itu tugas utamanya adalah untuk negara kita dulu. Negara kita dulu. Tapi kalau kita terlalu tertakluk atau fixated kepada ranking yang telah dibuat oleh negara asing yang mempunyai kriteria-kriteria yang mungkin kita tak dapat penuhi. Sebab apa kita rasa terkebelakang kalau kita tidak ada seramai profesor dia ada? Kalau gaji profesor kita tak sebesar dia punya. Saya tak tahu kriteria sebenar, tapi antara lain adalah benda-benda yang mungkin tak relevan untuk kita. Saya rasa quality adalah quality universiti, kualiti kepimpinan universiti yang harus kita tengok untuk membawa kita daripada mana kita sekarang kepada arah ke 2020. Nampak gaya Tuan Syed, kita dah nampak jawapannya. Kita melakukan ini bagi tujuan agenda pembangunan kita. Walaupun umpamanya dikaitkan dengan ranking, yes, we are gentlemen enough umpamanya untuk diukir dalam ranking dunia dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dengan penuh sedar kita melakukannya untuk mengisi agenda pembangunan negara kita. Yang mana agenda itu tidak semestinya ditangani oleh acuan ranking yang dibina. Kita tak boleh terus buang, tapi kita jangan fixated. Jangan terlalu obses dengan benda tu. Setidak-tidaknya dua prof dari 4 panel yang hadir pada malam ini menyatakan dengan cukup jelas kebimbangan tentang memacu kemajuan ke arah 2020. Sama, kedua-dua prof mengatakan 6 tahun lagi. Dalam konteks kepimpinan universiti, dalam 6 tahun yang berbaki ini, apa sangat yang boleh dilakukan kalau dalam konteks kepimpinan universiti? Prof Nur Azmi. Saya rasa kalau saya nak cuba define sikit daripada aspek betul kata Datuk Radwan, kepimpinan dari banyak tahap dan setiap orang should be responsible. Memang dia kena ada responsibility. Tapi biasanya kalau kita cakap lah antara pensyarah, kita cakap pasal kepimpinan universiti, kita maksud kepimpinan tertinggi universiti, iaitu Vice Chancellor, Naib Chancellornya. Dan saya rasa untuk kita tengok perubahan, kita kena tahu macam mana kita nak mencari Naib Chancellor. Saya rasa paling elok adalah untuk kita tengok sama ada proper search committee
yang boleh cari Naib Chancellor yang patut untuk sesebuah negara, sesebuah universiti. Kita tidak ada search committee tu sekarang. Saya rasa ada, ada search committee. Tapi saya tak tahu, saya tak tahu berapa efektif search committee itu. Bukanlah saya nak memperkecilkan Naib Chancellor yang ada, jangan silap faham. Saya rasa kita kena kadang-kadang kita dengar orang ni jadi Naib Chancellor tapi kita tak kenal dia. Jadi saya akan perdalam tentang ini nanti. Saya rasa mula-mula seseorang Naib Chancellor dia kena ada credibility akademik yang sekurang-kurangnya ada credibility di peringkat nasional. Itu saya nak pertajamkan sekejap lagi, tapi Prof nak mencelah. Prof Radwan. Di peringkat ini saya rasa kepimpinan universiti agak unik. Dia bukan macam kepimpinan korporat yang lain. We are managing peers. Umpamanya bila saya mengurus, saya dengan penuh sedar sebenarnya mengurus orang-orang yang mungkin lebih baik daripada saya. Sebab we are managing peers, orang-orang yang sekelompok dengan kita. And sifatnya pun kita turun dan naik. Ini yang uniknya kepimpinan akademik ini. Dan kalau kita boleh letak diri kita bahawa kita mengurus rakan-rakan yang sama-sama mencari jalan bagaimana memajukan universiti, saya rasa perkara itu senang. Saya setuju. Dan antara kualiti lain yang saya nak sebut adalah itu. Iaitu dalam sesebuah universiti, kita mempunyai banyak pakar. Dan kita kena celebrate diversity, kepelbagaian pakar yang terdapat ni, dan kita sepatutnya allow perbezaan pendapat. Ini membuka semakin banyak persoalan yang ingin saya pertajamkan. Nanti boleh saya beralih dulu kepada saudara Saiful melihat isu kepimpinan universiti. Selalu jarang kita memanggil pelajar, tapi mungkin Saiful punya cerapan yang tinggi selaku pemimpin dan mantan keluar dan melihat persepsi Saiful melihat kepimpinan universiti ini. Pertamanya bila kita cakap tentang kepimpinan universiti, saya bersetuju dengan pendapat Prof Azmi tadi. Kita secara world view-nya merupakan kepimpinan di peringkat tertinggi, pengurusan tertinggi, pengurusan eksekutif sebuah universiti. Dan saya nak echo apa yang Datuk maklumkan tadi sebagai enabler. Tapi dari perspektif saya, sebenarnya kepimpinan universiti ni dia sebagai satu entiti strategic integrator, yang mana di peringkat atas ni dia mengurus apa yang Datuk cakap tadi, mengurus peers, dan pada masa yang sama mengurus kepelbagaian pandangan, pendapat, latar belakang dan sebagainya, yang mana pengurusan kepimpinan universiti ini akan memberi satu indikator sebenarnya ke mana hala tuju dunia pendidikan, alam pendidikan di negara kita. Dari kalau macam saya pernah menjadi presiden Persatuan Pelajar di universiti dahulu, kita melihat bahawa kepimpinan universiti ini memberi sebenarnya mencorakkan juga world view, pandangan, perspektif pelajar untuk bersama-sama bergerak ke arah pembangunan negara. Setakat ini saya sangat-sangat bersetuju. Sebab selepas 3 tahun meneraju sebuah universiti dan diberi kesempatan itu, saya nampak kepimpinan seorang Naib Chancellor umpamanya sangat-sangat memberi kesan kepada pencapaian sesebuah universiti. Jadi ringkasnya, kalau tersalah pilih ataupun kalau tidak dapat umpamanya kepimpinan yang betul, saya rasa selama tempoh kepimpinan itu universiti akan Prof Datuk mungkin terkecuali dalam isu prestasi itu kerana you are thoroughbred melihat naik menjadi advisor. Saya tahun ini tahun ke-30 dalam perkhidmatan. Bukan sekadar itu, tetapi sektor-sektor Prof Datuk juga menjadi penasihat. Tetapi kalau boleh saya cubit sedikit soalan itu dan membawanya ke satu dimensi lain. Adakah dengan jawapan yang Prof Datuk berikan itu memberikan gambaran bahawa selama hari ini kita mempunyai masalah dari segi prestasi universiti ataupun IPT kita disebabkan oleh bakat-bakat kepimpinan yang ada ni tidak memenuhi keperluan pembangunan negara? Sangat subjektif, tapi saya mungkin boleh menyimpulkan bahawa secara umumnya kita boleh lihat apabila ada pertukaran kepimpinan, kita boleh melihat secara umum sama ada sebuah universiti itu meningkat ataupun stagnan ataupun tidak mencapai suatu prestasi yang kita harapkan. Itu boleh kita nampak dengan jelas. Mungkin sukar untuk kita menunjuk case by case. Tapi in general, cuma kita elok kita perdalamkan sini dalam bagaimana pentadbir melihat soal
prestasi kepimpinan ni? Saya memberi kepercayaan penuh kepada search committee yang dilantik. Sebab saya yakin orang-orang yang dipilih bagi pihak kerajaan, search committee yang dilantik Bukan soal itu lagi dah sekarang. Ya. Soalnya umpamanya sebagai seorang pendaftar mempunyai peluang untuk bekerja dengan visi yang berbeza umpamanya. Okey. Visi A, visi B, visi C, adakah visi-visi antara tiga visi ini mempunyai style yang berbeza, prestasi yang berbeza, yang itu mereka dalam keadaan yang sangat unik yang boleh bagi tahu kita. Tapi Cik Makno Cik Makno mengatakan memberikan kepercayaan penuh kepada search committee. Tetapi hakikatnya hari ini bahkan Prof Datuk juga mengatakan ada waktunya universiti ini selepas peralihan naik tidak kita persoalkan. Tetapi apakala prestasinya menurun selepas peralihan tampuk kepimpinan tertinggi itu, bererti mungkin search committee itu tidak membuat search yang betul. Saya rasa yang melantiknya adalah Yang Berhormat Menteri. Okey. Itu merupakan kuasa Yang Berhormat Perdana Menteri. Mungkin di dalam searching yang diberi itu berbagai-bagai nama. Okey. Mungkin kita overlook melihat calon yang lebih baik. Okey. Calon yang ada tu yang dicadangkan tu mungkin sudah baik. Tetapi Overlook mungkin berarti ada kesilapan di dalam proses. mungkin ada calon-calon yang kita tidak ada di dalam pool yang ingin dicadangkan. Sebab di dalam universiti pool dia terlalu banyak. Ahli-ahli bijak pandainya terlalu banyak. Cuma kadang-kadang sebahagian mereka begitu obses dengan tugas-tugas akademik mereka yang kadang-kadang tidak diberi peluang untuk menonjol dari segi kepimpinan universiti. Prof Nur Azmi, jawatan kuasa pemilihan ini juga gagal untuk mengenal pasti bakat yang selayaknya. Pertamanya saya tak cakap gagal. Okey. Saya cakap bahawa kita kadang-kadang macam kita kalau dalam industri macam headhunter kan. Dia bukan saja buka peluang untuk orang. Tapi dia kena cari orang. Pujuk orang. Bagi dia satu mandat. Jadi search committee ni dia tugas tu lebih kepada memastikan seseorang tu betul-betul layak untuk sesebuah universiti. Saya rasa tak semua layak untuk semua universiti. Betul. Dia ada agenda tertentu. Ada universiti yang lain berlainan lah sedikit. So saya rasa mungkin kita boleh perkemas lah. Bukanlah saya kata yang dipilih sekarang ni tak kena. Saya pun tak kenal ramai. Tapi saya risau. Lagi 6 tahun kita kena tunjuk sesuatu. Dan lagi 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun anak cucu kita nanti kita... Kalau boleh kerisauan itu kita terjemahkan kepada adakah prestasi sektor pendidikan kita ini boleh kita banggakan, ataupun kalau kita bandingkan dengan standard antarabangsa umpamanya ke, adakah kita setara ataupun lebih baik daripada mereka? Prof Datuk, dengan skala 100 berapa yang secara puratanya dalam saya masih belum berpuas hati. Berapa peratus? Saya pun nak cakap tadi. Sebab saya rasa kita dah stagnan begitu lama. Stagnan dari segi daya kepimpinan. Kita just status quo. Status quo. Kalau kita progress, tapi kita punya kelajuan ataupun tidak cukup laju. Saya boleh bersetuju dengan itu Prof Datuk, kerana kita apa orang kata running aim, maknanya sementara kita kata kita memacu kemajuan, kita jangan lupa negara lain memacu dengan lebih laju. Itu pasal kalau ranking kita itu pasal kalau ranking kita tak naik tak apa. Mungkin melihat sebab semua orang naik sekali. Betul. Saya bilang betul. Kalau kita tengok saya mungkin bukanlah pihak yang saya pihak ketiga lah. Kita luar daripada radius perimeter universiti. Tapi kita melihat kita sentiasa rasa compel untuk melihat universiti segar, universiti memberi manfaat kepada masyarakat. Dan saya fikir dalam sesetengah bidang dan setengah perkara ataupun indikator, universiti kita mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Misalnya penyelidikan dan sebagainya. Kalau kita nak katakan universiti yang memenangi anugerah itu, pingat emas itu dan ini, saya rasa itu satu tahap yang boleh dibanggakan. Cumanya dari perspektif bagaimana menterjemahkan keilmuan, pengisian apa yang Tuan Syed cakap tadi, akal itu kepada manfaat masyarakat. Mungkin dari segi itu perlu diperkemaskan, perlu diperhebatkan lagi. Yang saya ingin bawa secara lebih tajam apabila dua Prof Cik Muhammad Noor dan juga Saiful timbulkan ini adalah kita banyak menyebut soal search committee ni, jawatan kuasa pemilihan. Tetapi apakala
peralihan itu berlaku dan kita melihat prestasi IPT yang terkait itu juga menurun, apakah tidak boleh kita manage damage itu dengan cut off? Kerana bercakap soal 6 tahun, kita tidak punya banyak masa, dan kenapa kita tolerate mediocracy ini? Kita akan lambung soalan ini selepas kita kembali daripada berehat seketika. Fair and Lovely Advanced Multivitamin bukan sekadar krim muka, ia bagaikan rawatan pencerahan. Sudikah awak menjadi permaisuri hidupku? Seri wajah mempesona, impian menjadi nyata. Korang tahu tak, teh tarik dekat sini sedap. Yang korang order ni pun sedap. Lagi satu, kalau korang order nasi lemak dekat sini pun sedap. Apa cakap dekat korang ni? Korang main apa ni? Dah, depan sama depan pun nak main handphone. Korang tahu tak? Ini kalau setiap hujung bulan ni, korang kena charge bil yang mahal tau. Lepas tu korang tak tahu apa yang di-charge-nya. Sekarang ni, bukannya korang ada satu phone, korang ada 1, 2, 3 phone, banyak telefon. Apa cakap dekat korang ni? Telefon, telefon. Minum lagi bagus. Wacana Nasional pada malam ini membicarakan tentang kepimpinan universiti, dan dalam pusingan yang awal banyak telah kita bicarakan, tetapi saya dapati semakin banyak, semakin dalam kita pergi, semakin banyak persoalan sebenarnya yang perlu kita tangani. Dan saya gantung tuan-tuan satu soalan sebelum kita berehat seketika tadi, kerana kita banyak memberi suluhan kepada Jawatankuasa Pemilihan ini, search committee kita sebutkan. Saya timbulkan soalan tadi, mungkin saya lontarkan kepada Prof Datuk terlebih dahulu, kerana apakala berlaku peralihan dan Prof sendiri menyebut kita boleh melihat dengan jelas peningkatan atau penurunan prestasi IPT itu terkait dengan daya kepimpinan yang ada. Bila berlaku penurunan, mengapa tidak kita melakukan damage control dan intercept dalam keadaan kita cuma 6 tahun saja berbaki dan kita memperakukan universiti adalah merupakan tonggak yang antara yang terpenting kepada negara. Apakah berlaku interception dalam konteks ini? Setakat pengetahuan saya, setakat ini belum ada. Tapi dari segi teknikalnya boleh. Dan saya sendirilah umpamanya kalau saya seorang Naib Chancellor dan pihak yang mempunyai kuasa ataupun general public pun boleh membuat judgement. Kalau dirasakan tak sesuai, I'm more than ready. Satu perkara yang saya rasa bukan perlu kita pertahankan kalau kita tak boleh buat. Ini kedudukan semua Naib Chancellor, dan saya percaya semua Naib Chancellor pun bersedia untuk dilakukan sebegitu. Bukan satu perkara yang saya rasa yang tidak boleh dilakukan. Prof, ada kalanya pelantikan itu juga mengambil kira soal anak negeri atau tidak. Ini adalah merupakan faktor yang tak sepatutnya menjadi perimeter di dalam menentukan. Contoh yang paling baik Tuan Syed. Sebab itu saya lontarkan pada Prof Datuk. Contoh yang paling baik. Dan saya berterima kasih pada pihak kerajaan Saya sekarang ni di Universiti Malaysia Kelantan. Saya orang Melaka. Nampak rasional pihak kementerian melantik orang luar, dan saya rasa apabila orang luar, dan sebenarnya apabila kita dari luar lebih senang untuk mengurus, sebab kita tidak berdepan dengan sentimen-sentimen setempat. Itu yang saya rasa salah satu advantage, dan saya rasa lebih lagi perkara lain yang boleh kita beri pertimbangan. Tapi itu salah satu daripada perkara yang saya rasa ada. Kita tidak sepatutnya meraihkan kriteria yang tidak sepatutnya menjadi
faktor kepimpinan universiti. Dalam akademik itu sepatutnya tak perlu ditimbangkan Cik langsung. Mano, selaku mentadbir melihat realiti ni. Kita perlu fokuskan kepada apakah parameter yang kita perlukan kepada pembangunan universiti. Parameter akademik. Parameter itu tidak diketahui oleh search committee? Saya yakin search committee tahu. Okey. Apakah parameter yang diperlukan kepada pembangunan sesebuah universiti. Dan parameter itu saya rasa adalah parameter yang generik. Iaitulah fokuskan kepada academic leadership, kemampuan untuk menguruskan peers sebagaimana disebutkan oleh Datuk Radwan tadi. Generik bererti ia sudah baku. Sepatutnya garis panduan itu jelas. Kita berikan nilai ya. Ya, nilai itu sudah ada. Saya rasa sudah ada dalam pertimbangan setiap search committee. Apakah berlaku kita tolerate dalam hal mediocracy ni, Prof? Mediocracy yang saya maksud, Pakar Mula Siasat Simulator Kapten Zahari. BR1M dibayar secara bulanan. Semuanya dan banyak lagi setengah jam dari sekarang. sebelum kita break tadi adalah mediocracy dari segi ahli akademik secara keseluruhan. Okey. Kalau kita measure KPI berdasarkan kepada number of papers, saya rasa tu tidak begitu tepat. Okey. Memang number of papers pun perlu, bukan tak perlu. Jangan silap faham. Setakat ini saya rasa kita masih belum ada keberanian. Okey. Kita hanya memberi pertimbangan kepada academic fraternity saja. Okey. Ya, itu Tidakkah satu masa Vice Chancellor bukan akademik? Nak Chancellor daripada ketua industri umpamanya yang cuba satu dua. Dari pendaftar. Tapi kita kena tahulah matlamat apa. Apa yang perlu dalam kepimpinan universiti. Ya. Seseorang, saya punya pendapat lah, naik Chancellor, dia kena ada sikap terbuka. Okey. Dia manage pakar-pakar dan dia boleh ditegur macam Datuk Radwan cakap, dan dia boleh menjelmakan matlamat universiti itu kepada semua pihak. Baik kepada akademik, student, dan kita sebenarnya kena nurture perbezaan pendapat. Kalau ada perbezaan pendapat, kita tak sepatut berasa tergugat. This is a university. So jadi kalau dari segitu, kalau seseorang naib chancellor sedemikian, maka kalau tersilap pilih pun dia ada that quality, saya rasa elok quality sedemikian daripada seorang naib chancellor yang begitu world renowned tapi dia tak faham pasal benda-benda management. Mengapa tidak ada keberanian itu? Sedangkan kita sudah melihat amalan itu di kalangan negara-negara maju di mana tak semestinya akademia menjadi naib chancellor, Prof. Mungkin fasa-fasa pembangunan universiti kita sangat berbeza. Kita masih dalam tahap di mana kita perlukan pemimpin yang boleh umpamanya menentukan pembangunan yang lestari dalam sebuah universiti. Kita belum sangat advance lagi. 50 tahun tidak cukup? Belum cukup lagi. 50 tahun dalam dunia akademik masih terlalu baru sangat. Mungkin itulah perkiraan yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Pelajar selalunya ideal dalam hal ini dan mereka tidak ada political interest barangkali. Mungkin melihat dimensi ini, kepimpinan yang sebagaimana yang sewajarnya. Dahulu sebagai kepimpinan pelajar, pastinya ada idealisme yang ingin ditegakkan dan sesekali tak semua idealisme itu boleh dijelmakan secara praktikal. Secara umumnya kita melihat dimensi ataupun ukuran untuk kepimpinan universiti untuk memacu macam Datuk cakap tadi, untuk memacu ke arah kemajuan negara. Mungkin salah satulah bagi pandangan peribadi saya, yang pertamanya seorang naib chancellor sebagai contoh, dia perlu berani mendakap perubahan, compel to the changes. Dia boleh mendakap, maknanya dalam persekitaran yang berubah, keperluan masyarakat yang berubah, dalam komuniti yang sentiasa berubah, dia boleh mendakap perubahan-perubahan itu. Perubahan kehendak, perubahan ekspektasi, baik daripada pelajar, baik daripada rakan-rakan sendiri, baik daripada pihak pentadbir dan malah kerajaan. Parti yang memerintah sebagai contoh, kerajaan yang memerintah pada hari ini. So seseorang naib chancellor, dia pertama saya rasa perlu mendakap perubahan-perubahan tersebut. Kita tidak boleh sentiasa stagnan pemikiran kita, berlegar pada radius yang sama, perimeter yang sama, kerangka yang sama. Yang seterusnya ada wawasan. Apa yang nak dilakukan? Kerajaan sudah menebarkan wawasan apa yang kita
hendak menjelang 2020. Jadi wawasan universiti untuk mengejar wawasan 2020 tu perlu selari dengan perubahan-perubahan yang berlaku, contohnya media sosial dan sebagainya. Pengurusan universiti, Naib Chancellor kena tidak terkongkong dalam kerangka yang tidak boleh berubah untuk selari dengan perubahan itu. Prof Nur Azmi melihat bagaimana daya kepimpinan dia status quo, tidak keluar, tidak ada breakthrough thinking, tidak ada keberanian itu? Saya rasa sekarang ni saya dengan universiti USM selama 24 tahun dan saya ada nampak sedikit perbezaan. Boleh kita tunjukkan di mana? Sedikit perbezaan bermaksud yang sedikit positif jugalah. Bermaksud ramai daripada kalangan Naib Chancellor dia tak nampak macam bos. Dia tidak dia lagi approachable. Academic peer saya beruntunglah dari segi itu sebab kebanyakan empat vice chancellor yang saya telah lalui semua begitu. Macam boleh peringkat macam kawan. So bila begitu kita rasa kita tak segan untuk memberitahu pendapat kita yang berbeza. Cuma kita kena tahulah bila nak pergi. Itu aspek lain. Tapi saya rasa kita kena galakkan seberapa ramai orang untuk lihat vice chancellor itu sebagai orang sedemikian yang kita boleh challenge. Yang daripada kita rasa dia tu terlalu untouchable. Dia boleh di-challenge. Kita rasa dia sepatut kita bagi pendapat kita, cuma cara yang betul. Dan kita perlu juga rasa confident dan Naib Chancellor tu dihormati. Saya ada sedikit perbezaan pada masa ni pendapat berkenaan dengan kalau orang bukan akademik jadi vice chancellor. Hakikat dari segi konsepnya tak apa. Tapi kalau peers, dia tak respect orang tu sebagai seorang pakar dalam akademik, kadang-kadang orang tu nak buat atau Naib Chancellor nak buat sesuatu benda tu dia mungkin rasa tak confident atau orang yang expert di bawahnya rasa pun tak confident kat Naib Chancellor sebab dia tak faham dan sebagainya. Tapi bagaimana itu dilakukan dalam konteks negara lain apabila Naib Chancellor itu bukan akademia? Penerimaannya apa impetus, apakah budaya disebabkan budayanya? Saya sebenarnya tak tahu any university yang mempunyai Naib Chancellor yang bukan akademia, yang bukan high credibility. Prof Dato', boleh kita tunjukkan? Sebenarnya lain sifatnya. Sebab kalau ketua industri di negara maju umpamanya, dia academically sound. Mempunyai kelengkapan akademik yang cukup, research bagi mereka merupakan satu perkara yang biasa. Tapi dalam konteks kita agak berbeza. It's a purely industrial punya players. Itu yang mungkinnya kita masih jadi belum, bakat industri kita tidak ada yang boleh memimpin. belum bersedia di peringkat itu. Sama ada ahli akademik tak ada kuat dalam industri atau ahli industri yang tidak dalam. Pada saya Tuan Syed, apabila kita membuat perbandingan, kadang-kadang kita silap membuat perbandingan dengan negara-negara yang sudah terlalu matang dalam dunia akademik. Kita membandingkan universiti-universiti yang dah 200-300 tahun wujud, 400 tahun wujud berbanding dengan universiti-universiti kita. So mereka mungkin mempunyai budaya yang berbeza, tradisi yang berbeza. So elemen-elemen yang sebegini penting juga apabila kita membuat perbandingan. Saya boleh bersetuju di sebahagian daripada itu. Tetapi mengapa Korea boleh melakukannya? Prof Dato'. Korea melakukan dalam konteks universiti mereka boleh tersenarai. Universiti kita tidak. Kita faham. Kemerdekaannya tak jauh beza dengan kita. Kalau itu kita perlu akur. Bila saya pergi ke Korea umpamanya ataupun pergi ke Jepun to certain extent ke China umpamanya, kita melihat kemajuan-kemajuan yang sangat terkedepan berbanding dengan kita. Kita rasa sayup jauh ke belakang. Dan ini merupakan cabaran yang perlu kita ambil lah semua. Kepimpinan universiti perlu melihat ini sebagai satu cabaran baru. Tuan-tuan, sesekali saya membuat perbandingan dan saya dianggap tak wajar. Tetapi jangan Korea. Mengapa Singapura boleh melakukannya? Singapura punya cara lain. Saya bukan kita nak perkecilkan usaha kita atau perkecilkan usaha Singapura. Depends. Kalau kita lihat di Singapura, dalam pendapat saya, seperti mana kalau kita import pemain bola sepak untuk main untuk Malaysia lah. Modelnya lain. Model dia lain. Kalau kita model itu tak sesuai dengan Malaysia. Tak sesuai. Saya rasa kita kena tahu bahawa kita kena nurture. Kita kena nurture anak negeri kita. Bukan anak negara lah. Tapi dalam masa yang sama, saya berpendapat kita setakat yang boleh perlu menarik bakat-bakat yang lebih
lebih istimewa daripada luar. Yang ini kita cuba lakukan, tapi entah apa sebabnya kita masih belum benar-benar berjaya. Ya, saya bersetuju. Sekali lagi saya boleh bersetuju pada sebahagian. Kerana kita berbanding Singapura, mereka punya jumlah universiti yang sedikit. Kita boleh bereksperimen dengan jumlah universiti yang kita ada. Bererti kita, bahkan Prof Datuk juga mengatakan sektor-sektor kita, keunikan universiti-universiti yang ada dengan butik universitinya, dengan research universitinya, sebenarnya memberikan kita fleksibiliti yang lebih untuk bereksperimen dengan idea-idea terbaik dunia. Tidakkah begitu, Prof Datuk? Contohlah umpamanya adik kembar Universiti Malaya dengan National University of Singapore. Di mana mereka sekarang? Bermula daripada satu pusat, bila berpecah, dan apa fungsi Universiti Malaya dan bagaimana Universiti Singapura melaksanakannya. Ini kita nampak perbezaan yang sangat ketara. Dan kita tidak boleh umpamanya membandingkan di segi pendekatan itu. Sebab Universiti Malaya mempunyai fungsi yang agak berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Universiti Singapura itu. Cumanya kalau umpamanya kita kerajaan ingin melihat sebuah institusi di negara ini mampu bersaing dengan pesaing-pesaing antara bangsa, kita perlu memberi ruang kepada institusi itu supaya bergerak dengan model yang sama yang dilakukan oleh Singapura. Setidak-tidaknya universiti yang didokong oleh GLC swasta, apakah mereka tidak punya keupayaan untuk mengimport akal-akal terbaik dunia, kacamata pentadbir? Universiti GLC yang mungkin swasta tapi dia punya dokongan oleh GLC, jadi mereka seharusnya lebih luas, lebih fleksibel untuk bereksperimen dan menjadi pengimport utama akal dan minda terbaik akademik seluruh dunia. Saya tidak pasti universiti yang ditubuhkan di bawah GLC itu dia falsafah dia apa. Apa tujuan penubuhan dia. Sebab kita tidak tahu. Kita jangan melihat dari aspek modal sahaja. Dia mungkin ada aspirasi yang berbeza. So aspirasi itu yang kita perlu kaji kepada sebuah universiti berkenaan. Tak apalah. Tak lama lagi kita ada GAT. Tak lama lagi kita ada Asian Community. Ini satu realiti. Tahun depan, Prof. Tahun depan. Ini merupakan satu realiti yang sebenarnya kita perlu siapkan diri. Betul. Sejauh mana umpamanya kita boleh, sebab they're going to be an open competition. Kalau di Europe umpamanya ada 26 member countries dah bersaing, dah ada free mobility, dan di sini mungkin akan berlaku persaingan yang serupa. Are we ready? Adakah kita bersedia untuk umpamanya dibandingkan dengan pencapaian Singapura, pencapaian sebahagian daripada Thailand umpamanya, sebahagian daripada industri mereka lebih jauh ke depan. Yang ini kadang-kadang kita tak malu mengaku. Dan di Indonesia pun sama. Walaupun secara generalnya kita rasa we are better off, tapi ada institusi mereka yang lebih ke depan daripada APEC universiti kita, lebih ke depan daripada research universiti kita. Prof Datuk, pada peringkat ini kalau izinkan saya tanya Prof Datuk, are we on the right track? On the right track, that one is very subjective. Sekarang ni apa yang memandu kita? Kita dah ada plan pengaji pendidikan yang umpamanya telah diterima oleh pihak kerajaan, dan kita sedang merangka menyambung plan strategi pengajian tinggi negara yang mempunyai 7 teras, mempunyai 23 caps itu, supaya ada spektrum yang lebih luas lagi dan lebih efektif untuk kita jalankan pembangunan ini. Yang ini sedang menjadi satu cabaran yang sangat besar yang kita lakukan. Selepas merger umpamanya kita masih mencari formula itu. KPM dan KPT. Kita masih mencari itu, dan ini kita tidak boleh jadikan sebagai alasan untuk tidak maju ke depan. Sebab masa tidak sebelah kita. Untuk kita. We are not we don't have that luxury of time untuk melakukan itu. Itu cabaran yang sangat besar, dan kalau saya boleh berterus terang, kita masih ketinggalan kalau berbanding dengan institusi pengajian tinggi yang lain dalam dunia. Boleh saya dengar pandangan Saiful melihat kepada kita sedang memacu ni, kita perlukan daya pimpin yang sebenarnya bagi saya kita perlukan daya pimpin yang sangat luar biasa. Masa semakin suntuk, dan bercakap soal memacu tadi, saya sebutkan bahawa kita memacu benar, tapi orang lain memacu dengan lebih laju. Jadi bagaimana Saiful melihat daya kepimpinan yang perlu ada? Saya mungkin berbeza sedikit pandangan dengan Prof Azmi tadi berkenaan dengan bila kita katakan kepimpinan universiti ni mungkin bakatnya, modal insannya luar daripada radius universiti sendiri. Saya melihat
Saya rasa kita pada hari ini berbicara pada landasan yang sama. Kita ingin melihat institusi pendidikan tinggi kita, domain pendidikan tinggi kita berada pada tahap yang cukup, yang boleh dibanggakan dalam pelbagai aspek. Jadi untuk premis itu yang saya katakan tadi, perlu berani ataupun boleh mencerap perubahan. Bermakna kalau kita melihat 6 tahun sudah cukup singkat masanya, we need something to do. Kalau perlu kita rubah perubahan itu dari segi komposisi pengurusan tertinggi universiti, kita buat. Kenapa kita takut untuk mengambil risiko seperti itu? Mungkin dari pandangan akademiknya mungkin ada sedikit goncangan ataupun sedikit kekeliruan dan sebagainya. Itu perkara yang boleh secara pentadbiran boleh diatasi. Tapi dari segi hasrat, dari segi inisiatifnya, kita nak transform menjadi apa yang kita hasratkan. Why not? Kenapa tidak untuk kita lakukan? Sebenarnya melampaui daripada isu kepimpinan ini, sebenarnya tiap-tiap unit akademik, ini yang paling penting ni, unit akademik mereka perlu melakukan dengan lebih berkesan lagi. Sekarang ni kita dalam sistem kita, umpamanya dalam kalangan IPTA kita ada lebih kurang 35,000 pensyarah-pensyarah. Pensyarah-pensyarah ni dia merupakan kedudukan yang sangat istimewa. Tak perlu umpamanya tunggu arahan daripada VC bagaimana untuk nak memajukan diri. Sebab mereka tahu apa trust utama pensyarah. Begitu juga dengan kita ada lebih kurang 50,000 lebih tenaga akademik dalam negara. Of that number, kita ada lebih kurang 2,500 profesor. Baik. Kita boleh membawa dan pusingan berikutnya nanti mungkin kita mula perlu mendarat. Istilah mendarat ni menangkap imajinasi ramai rakyat Malaysia hari ini. Isunya adalah selalu universiti kita ni agak birokratik sifat dia pada hemat saya, dan mereka akan sentiasa mencari punca kuasa. Dan selalu kita bercakap soal mencari keberanian. Hampir semua panel berkata soal keberanian, 6 tahun, suntuk, perlu agresif. Punca kuasanya mana sekarang ni? Apakah kementeriannya kah? Apakah VC-nya kah? Apakah ketua unitnya kah? Di mana harus kita bermula dalam tempoh 6 tahun yang berbaki? Akan kita polemikkan sejurus kita kembali selepas ini. GST adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan bagi setiap peringkat perniagaan. GST akan menjadikan sistem percukaian negara lebih efektif, efisien, telus dan mesra perniagaan. Banyak barangan asas tidak dikenakan GST, antaranya beras, tepung, gula, minyak masak dan banyak lagi. Pengangkutan awam, yuran pengajian, perkhidmatan perubatan, pembelian dan penyewaan rumah kediaman juga tiada GST. Lebih 160 negara telah melaksanakannya. GST untuk manfaat kita semua. Dengan GST, kita membangun dan maju bersama. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi maklumat berikut. Korang tahu tak, teh tarik dekat sini sedap. Yang korang order ni pun sedap. Lagi satu, kalau korang order nasi lemak dekat sini pun sedap. Aku cakap dekat korang ni, korang main apa ni? Dah, depan sama depan pun nak main handphone. Korang tahu tak, ini kalau setiap hujung bulan ni, korang kena cas bil yang mahal tau. Lepas tu korang tak tahu apa yang dicasnya. Sekarang ni, bukannya korang ada satu phone, korang ada 1, 2, 3 phone, banyak telefon. Aku cakap dekat korang ni. Telefon, telefon. Minum lagi bagus. Wacana Nasional bercakap soal kepimpinan universiti. Perbincangan di dalam dan di luar ruang udara sama hangatnya. Kita punya minit-minit berbaki ni. Saya tanyakan tadi, saya lambung satu persoalan. Saya biarkan tuan-tuan untuk menyambutnya. Soal punca kuasa keberanian ini, di mana kita melihat pada peringkat menterinya kah, kementeriannya kah,
Pada peringkat naib chancellornya kah? Pada ketua unitnya kah? Di mana harus kita bermula? 6 tahun berbaki sebelum status negara maju itu kita kecapi. Prof Datuk. To certain extent, kadang-kadang kita merasa sedikit bersalah. Ya, sebab kita rasa kita mempunyai kuasa autonomi sebagai sebuah universiti. Dalam masa yang sama, ya, kita sebenarnya very much dependent financially. Sangat bergantung kepada central agency yang kita kadang-kadang tangan di twist. Tidak boleh melakukan. Dan model itu perlu diubah? Itu mungkin perlu diubah. Sebab saya percaya universiti perlu diberi kebebasan. Tapi dalam kerangka apa yang negara mahukan. Bebas sepenuh-penuh bebas pun tidak membantu. Tidak menentu, dan itu merupakan agak bahaya juga. Ya. Tapi dalam masa yang sama saya masih percaya bahawa universiti perlu diberi sedikit ruang untuk mereka menentukan hal tuju masing-masing. Saudara pengurusi ada membandingkan antara universiti-universiti di Singapura, di Jepun, di Korea dan juga di negara-negara barat. Saya yakin mereka menjadi begitu maju, begitu advance kerana mereka diberi kuasa penuh dalam memajukan universiti masing-masing. So kuasa itulah sepatutnya sebagaimana disebut oleh Datuk Radwan itu perlu dipertimbangkan untuk diberikan kepada universiti. Tetapi tidak lari daripada aspirasi negara. Dan apakah hasrat negara kepada satu universiti itu tidak boleh dikesampingkan. Tapi kita sudah ada audit otonomi. Itu tidak akan akhirnya memandu. Dan kita berharap dengan audit otonomi inilah universiti akan diberi sepenuhnya kuasa untuk menentukan adakah kita sedang bergerak ke arah itu? Audit otonomi hanya menentukan bahawa sesebuah universiti telah bersedia. Setakat ini belum ada universiti yang benar-benar telah diberi 100%. Dia ada 7 dimensi otonomi umpamanya. Yang diberi macam USM telah diberi kebebasan untuk memilih pelajar-pelajar sendiri. Itu part of the autonomy yang telah diberi. Tapi dalam kerangka yang lebih besar masih banyak kebergantungan kepada central agency. Yang itu kadang-kadang bersalah. Satu pihak, satu bahagian kita autonomi, kita rasa kita bebas, dan satu bahagian lagi kita sangat-sangat bergantung kepada central agency. Dan saya rasa ini yang kena ubah. Ini yang kena ubah. Dengan memberi kebebasan kepada universiti dan juga universiti tersebut bergantung pada central agencies. Central agency sendiri tidak perlu risau. Sebab dia tak boleh kata saya bagi duit jadi awak kena dengar kat saya. Sebenarnya peranan universiti lebih besar daripada just answering kepada satu kehendak. Kehendak rakyat is very important. Jadi universiti dia membina pelajar-pelajar, memberi ini dengan sendirinya telah membayar balik apa yang telah kerajaan memberi kepada universiti. Tapi kerajaan juga harus faham bahawa kebebasan pada universiti membolehkan universiti itu explore. As long as dia punya pencapaian matlamat, dia punya, saya nak gunakan perkataan ni lah, kecemerlangan seimbang. Balance excellence kepada semua peringkat. Dan acuan kita sendiri. Jangan risau kalau bagi kepada kebebasan. Cumanya kita pun kena tahu bahawa kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. Dalam Malaysia ni semua orang saya rasa faham, ada satu kefahaman yang generik. Yang kita punya kebebasan bukan kebebasan mutlak. Tapi jangan sebab bagi peruntukan dan oleh itu kena dengar saya punya attitude. Saya rasa yang ini kena ubah sedikit lah. Sebab pembayaran balik itu dah ada dari segi tempat benda lain. Cuma kena bagi kebebasan untuk setiap orang rasa dia bebas untuk berfikir, berdebat dan mencambah ilmu baru. Itu khazanah ilmu yang lebih besar. Kalau kita dapat biarkan orang debate dalam lingkungan akademia, dalam lingkungan universiti. Janganlah dia keluar nak debate kat luar pula. Saya rasa tak kena lah yang tu. Saudara saya pun melihat saya kira 1 tahun 2 yang lepas kerajaan khususnya ataupun serta mahasiswa khususnya telah melakukan satu perubahan. Dalam erti kata kerajaan dengan persetujuan setelah advokasi daripada pihak mahasiswa, kita meminda Seksyen 15 AUKU agar ada sedikit flexibility kepada mahasiswa untuk bergerak berpersatuan. Jadi dalam konteks memacu kecemerlangan akademik, saya kira kenapa tidak kerangka ataupun
model yang ada, IPT yang ada di Malaysia ini diberikan sedikit kebebasan. Tapi kita tak nak melihat itu sebagai satu indikator yang mana kalau kita tidak memberi kebebasan ini, universiti tidak boleh cemerlang. Tidak. Tapi sekurang-kurangnya dengan ada sedikit kebebasan itu, kreativiti mungkin, inovasi mungkin, dan juga sedikit kecantikan landscape-nya di sana sini kita boleh cantikkan lagi. Dari segi keberaniannya saya kira semua pihak perlu memberikan legitimate ataupun memberikan say. Itu mungkin sebahagian satu sudut hasil yang kita inginkan ya. Tapi dalam masa yang sama saya masih percaya bahawa kita masih perlu meningkatkan pencapaian kita dari segi kualiti akademik yang kita sediakan kepada sama ada autonomi atau tidak, itu boleh dilakukan. Itu cerita lain. Yang paling penting ya, industri pendidikan negara perlu menyediakan kualiti akademik yang lebih tinggi dalam kontennya dan sebagainya. Sebab ini boleh dilakukan dengan satu mempunyai kualiti pensyarah dan juga modul-modul akademik yang saya rasa mencapai tahap yang boleh terima di peringkat antarabangsa. Ini standard. Sekarang ni umpamanya kita dah ada massive open online courses yang umpamanya boleh dibandingkan dengan mana-mana dunia sekalipun. Adakah apa yang kita beri kepada pelajar kita itu comparable, cukup kualitinya berbanding dengan apa yang boleh dapati daripada negara lain? Prof Datuk, mungkin kelihatan soalan akhir saya ni bunyi macam menyimpang, tapi saya secara peribadi sangat ingin tahu persoalan berkait dengan kepimpinan universiti ini apakah tidak dipolemikkan di dalam majlis profesor negara, kerana kedudukan MPN itu sepatutnya menjadi consultative body kepada punca kuasa yang sebenar akhirnya. Kadang-kadang ataukah ada perbincangan itu tapi tidak berada dalam domain masa? Sedikit sebanyak mungkin ada input secara tidak rasmi daripada Majlis Profesor Negara. Tapi saya masih percaya bahawa kita perlu bercakap melampaui daripada kualiti individu sebagai pemimpin. Sebab pemain-pemainnya lebih besar lagi. Pemain-pemainnya adalah ahli akademik sendiri. Sebab sifat akademik ni lebih istimewa. Dia tidak bergantung kepada kepimpinan. Mereka harusnya mempunyai perancangan akademik sendiri. Yang saya maksudkan akademik staff yang ada 35,000 daripada IPTA, hampir 25,000 daripada IPTS. Inilah pemain-pemainnya. Jangan tunggu sehingga mesti ada seorang naib chancellor yang bagus baru semua. Sebab kita dalam proses membina budaya akademik yang lebih proaktif yang boleh bersaing dengan dunia akademik yang lain. Tuan-tuan, saya dapat merasakan ada sebenarnya buah fikiran yang besar kita bawa dalam wacana yang suntuk selama 1 jam ini, dan saya dapat merasakan keberanian itu percikannya bermula juga di sini. Cuma ia harus dimakmurkan lagi agar apa juga yang kita bincang ini akan benar-benar memberikan hasil. Mudah-mudahan insya-Allah saya yakin tuan-tuan ikhlas dan mungkin kita kembali semula untuk bahagian berikutnya. Cumanya yang harus kita terima bahawa cabarannya sangat besar. Dan kita menerima hakikat bahawa kita punya perjalanan masih jauh lagi untuk kita capai standard yang mungkin boleh kita terima sebagai standard antarabangsa. Prof Datuk, Cik Mak Noor, Prof Noor Azmi dan Saiful, hampir setiap kali episod Wacana Nasional sepanjang 1 jam tu menumbuhkan idea untuk topik-topik baru. Jadi tuan-tuan bersedia saja untuk kembali. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hibah.
23 Mac 2014, pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N25